Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ji, ibu kepada 5 orang cahaya mata, 3 lelaki dan 2 perempuan. Pada petang ini, saya ingin berkongsi masalah yang pernah saya hadapi, seperti mana mungkin masalah yang puan-puan ataupun rakan-rakan pernah hadapi sekarang ini ataupun sebelum inilah. Dalam kita membesarkan anak, mendidik anak, selain daripada kita menekankan aspek akhlak anak-anak kita, agama, selain kesihatan, antara perkara penting yang ibu bapa hadapi sekarang ini dan ibu bapa cuba tangani adalah masalah akademik, iaitu masalah dari segi pembelajaran anak-anak di sekolah, yang mana yang kadang-kadang membuntukan ibu bapa. Ada anak kita, ialah anak-anak itu adalah anugerah Allah, amanah Allah. Anak-anak kita ini ada yang cemerlang dalam pelajaran, ada yang senang fokus, ada yang mudah faham matematik, ada yang cepat membaca, dan ada juga yang sebaliknya, ada yang lambat membaca, susah faham matematik, ada yang lemah pelajaran. Dan keadaan ini pun berlaku kadang-kala boleh kita katakan anak kita ada yang memang kita dah cuba, dah usaha, dah hantar guru tuition, masih lagi tak ada perubahan, tak ada peningkatan, yang kadang-kadang kita sebagai ibu bapa berasa buntu, tak tahu nak buat apa. Di sini saya nak kongsikan, apatah lagi jika anak anda di sekolah rendah, anak anda di sekolah rendah, janganlah kita menjadi penghukum kepada anak-anak kita, seperti kita membandingkan anak kita, membezakan anak kita dengan adik-beradik yang lain, dengan sepupu, dengan jiran, dengan kawan-kawan sekolah mereka, kerana ia sungguh menyakitkan dan dia tidak membantu sama sekali. Jadilah kita sebagai pembimbing dan pendorong kepada anak-anak kita. Macam saya pernah hadapi masalah yang sama, iaitu anak saya pada darjah 4 sehingga darjah 4 tahun 2018 ingat saya, masa tu anak saya darjah 4, anak saya lelaki. Anak saya susah faham matematik, tak boleh memahami konsep darab, bahagi, tak boleh memahami, tengok jam tak boleh, tak tahu jarak. Kalau saya kata dengan dia, okay, kita akan pergi ke mana dalam masa lagi 2 minggu, lagi 3 minggu, dia tak faham 2 minggu apa, 3 minggu apa. Tak boleh nak faham berapa lama, jarak, masa, itu tak termasuk lagi dengan darab. Kalau kita suruh darab 235 darab 14, dia tak boleh. 17 kali 16 dia macam bermasalah. Bahagi pun tak boleh. Pada waktu itu dah jam 4 diorang dah mula bermain dengan angka ribu-ribu dan puluh ribu. Tapi anak saya ni jangan kata puluh ribu, angka ribu-ribu, angka ratus pun tak lepas, angka puluh pun tak boleh. Markah sangat rendah. Kalau nak kata A, B, C tu tak payahlah, tak payah impi, C pun tak dapat. Tapi sebagai ibu bapa, lepas saya buntu tak tahu nak buat apa, saya ada rakan FB sebenarnya, Dr. Zuri selalu post tentang DRMZA+. Okey, ni tablet Minda, DRMZA+, DRMZA+ lah ni. Dia tablet dalam bentuk coklat tablet coklat, yang mana boleh makan satu hari 2 biji lah pagi. Okey, macam dalam bentuk ini dalam bentuk kapsul. Jadi dia selalu post tentang DRMZA+. Saya, pemikiran saya tak macam ginilah, takkanlah orang makan tablet Minda daripada tak faham math boleh faham math, daripada lambat membaca boleh cepat baca, boleh fokus. Orang yang tak fokus belajar boleh fokus belajar, boleh faham. Benda tu semua tak masuk dalam fikiran saya, tak logik pada saya. Tapi satu hari saya kata dengan diri saya, pasal saya kenal Dr. Zuri, kawan saya yang saya tahu orangnya baik, orangnya saya boleh percayai. Kawan saya ni Dr. Zuri, dan dia juga pakar Minda. Dia memang kajian dia lebih kepada pendidikan kanak-kanak dan juga pelajaran berkaitan dengan otak di USM yang saya kenal lah, yang saya tahu, saya yakin, saya percaya. Jadi saya kata, yang ini je saya belum cuba, saya cuba. Dan Alhamdulillah, berkat saya cuba selama dalam 2 bulan, saya pun masa tu anak saya ambil setiap hari 2 biji. Saya pun tak perasan anak saya ambil, saya dah lupa dah masa tu, saya dah lupa yang saya suruh dia ambil dari MZ. Tapi dia tetap ambil satu hari 2 biji pasal rasa dia sedap, memang kanak-kanak suka makan. Sampai saya nampak anak saya dah boleh buat matematik. Saya perasan, buat homework math. Kemudian saya perasan anak saya dah boleh buat bahagi, dah boleh buat kali. Dan saya ajar dia math, saya nampak perubahan
dia dah boleh buat matematik, boleh buat darab, bahagi yang dulu dia tak boleh buat. Pasal saya ajar anak saya sendiri, saya tahu kemampuan anak saya. Dan satu lagi yang sangat membuatkan saya rasa terperanjat dan rasa bersyukur sangat, anak saya dah boleh tengok jam. Anak saya memang masa dah jam 4, jam 3, saya banyak kali ajar tentang tengok jam. Dia tak boleh tengok jam. Tak pandai dari segi waktu, jarum jam pendek, panjang. Saya ajar banyak kali tapi tak boleh, tak faham-faham. Tapi pada tahun 2019 dalam bulan 2, awal bulan 2, anak saya ambil dari MZ pada takdan saya 1 hari bulan 12 tahun 2018. 1 bulan 12 2018 ambil, dan pada bulan 2, awal bulan 2, lebih kurang 3 ke 4 bulan 2 tahun 2019, saya perasan anak saya dah boleh tengok jam. Satu perubahan yang sangat saya gembira dan saya banggakan, kerana anak saya memang susah nak faham tentang jam jarum kan, yang kita jam jarum panjang pendek semua ni waktu. Anak saya dah boleh tahu dan dah boleh baca jam. Dan akhirnya saya belikan anak saya sepasang jam, kerana saya kata pada anak saya, Umi hanya belikan anak Umi jam jika dah pandai tengok jam yang betul, bukan jam digital. Jadi di sini saya nak berkongsi kepada beberapa kawan-kawan yang ada masalah anak lemah matematik, lambat membaca, okey, susah nak fokus, susah nak faham pelajaran. Selain kita dah usaha ajar hantar tuition, apa kata kita cuba tablet minda ni, tablet minda yang pernah saya sendiri cuba dan saya nampak hasilnya, cubalah. Okey, dan kita sebagai ibu bapa bagi dorongan, bagi bimbingan dan sediakan suasana persekitaran ilmu untuk anak-anak kita di rumah. Dan janganlah kita menghukum anak kita kerana kelemahan mereka pada pelajaran. Kita cepat-cepat membuat judgement, membuat hukuman anak kita malas, lemah, degil, tak nak belajar, suka main. Tak, kita cuba dulu. Alhamdulillah, seperti mana yang saya pernah cuba dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Alhamdulillah, di RMZ ini membantu saya. Dan sejak itu saya jadi ejen di RMZ, kerana dulu saya bagi untuk anak saya, rakan-rakan, jiran-jiran dan juga saudara mara pun beli daripada saya. Akhirnya saya ambil putusan, saya jadi ejen aktif, saya jual dan berkongsi di RMZ A+ ini dengan rakan-rakan dan saudara mara di luar sana. Inilah perkongsian saya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua berjaya dunia akhirat, jadi manusia yang berguna kepada keluarga dan juga negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.